Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya nak ceritakan kisah seram ketika menangkap ketam. Kisah ni terjadi kepada Nizam pada tahun 2011. Pada masa tu Nizam ni masih lagi bersekolah. Umur dia 16 tahun, tingkatan 4. Dan pada masa tu adalah musim cuti persekolahan, iaitu cuti hujung tahun. Nizam tinggal di sebuah kampung. Dia adalah seorang remaja lelaki yang sangat rajin bekerja mencari duit. Macam-macam kerja Nizam ni dah buat, tapi semuanya macam kerja kampung lah. Menoreh getah, pergi menuai padi dekat sawah, lepas tu cari ikan, tangkap ikan, cari kupang, cari ketam, semua kerja-kerja macam tu lah. Nak pergi ke bandar jaraknya agak jauh, dan masa tu Nizam belum ada lesen motor lagi. Pada masa cuti sekolah tu, Nizam ni dia merancang nak kumpul duit sebab dia nak beli handset baru. Sebab masa dia di sekolah, dia tengok kawan-kawan dia semuanya ada handset yang canggih-canggih. Nizam ada handset, tapi handset dia memang handset yang biasa je lah. Jadi dia nak upgrade dia punya handset tu. Nizam ni senang dapat kerja sebab dia dah kenal ramai orang. Dia kenal ramai orang dan dia ramai pakcik-pakcik yang dia selalu ikut. Jadi Nizam pun dia mulakanlah usaha dia mengumpul duit sebab nak beli handset tu. Mula-mula dia ikut pakcik dia pergi cari ikan, pergi tangkap ikan dan cari kupang. Lepas tu jual. Dapatlah lebih kurang 100 lebih. Tapi duit tu belum cukup untuk beli handset yang dia nak tu. Jadi Nizam ni dia fikir lagi, apa lagi kerja yang dia boleh buat nak tambah duit tu. Masa tu barulah dia teringat, dekat kampung sebelah dia ada kenal seorang member ni, member yang lagi tua daripada dia lah. Nama dia Azim. Azim memang suka cari ketam. Jadi Nizam ni fikir nak ajak Azim tu cari ketam sama-sama lah, lepas tu boleh jual. Keesokan paginya Nizam pun pergilah ke kampung sebelah dan cari Azim. Bila dah jumpa tu dia orang berpakat lah, petangnya nak pergi menangkap ketam. Nizam memang excited lah sebab dia dah tak sabar-sabar nak jual ketam. Dia dah kenal orang mana yang dia nak jual. Pakcik dia pun ada bekerja dekat pasar basah. Jadi tinggal nak tangkap aja. Lepas dah dapat ketam banyak, dia akan jual dan dapat tambah duit nak beli handset tu. Petang tu sebelum pergi ke pantai nak cari ketam, Nizam ni minta izin dulu dengan mak ayah dia. Mak ayah Nizam berilah kebenaran sebab memang dah biasa kan, Nizam dah biasa buat kerja macam tu. Lagipun dia bukan seorang-seorang, dia pergi dengan member. Jadi dia orang benarkanlah Nizam pergi. Nizam pun sediakanlah barang-barang apa yang perlu untuk tangkap ketam. Dia pinjam motor ayah dia, lepas tu dia pergi ke arah pantai. Bila sampai dekat simpang nak pergi ke pantai tu, Nizam ni daripada jauh dah boleh nampak Azim ni sedang tunggu dia. Duduk atas motor sedang hisap rokok. Daripada simpang tu dia orang ni bergerak sama-sama naik motor, seorang satu motor. Bila dah dekat dengan pantai, dia orang sembunyikan motor dia orang dalam semak. Sebab dekat kampung tu memang banyak kes curi motor. Jadi dia orang sembunyikanlah motor kat dalam semak tu. Lepas tu barulah dia orang turun berjalan kaki, bawa alat-alat semua, barang-barang untuk tangkap ketam tu, berjalan kaki menuju ke pantai. Untuk nak pergi ke tempat yang banyak ketam, ke kawasan pantai yang banyak ketam, Nizam dengan Azim tak boleh lalu dekat kawasan pantai terbuka yang selalu orang lepak tu. Dia kena lalu ikut jalan lain, jalan yang bersemak. Jadi masa tu Azim dengan Nizam memang dah standby parang, seorang satu, parang panjang. Dia orang ni pun berjalan lah sambil menebas semak-semak tu. Tak lama lepas tu sampailah dia orang dekat tempat menangkap ketam tu. Tapi dia orang taklah terus tangkap. Dia orang duduk dulu dekat tepi, dekat tempat yang berpasir tu. Dia orang kena tunggu air laut ni surut dulu. Sebab kalau nak tangkap ketam, kena tunggu air laut ni surut, barulah sesuai dan lebih mudah nak tangkap ketam. Pada masa tu memang kulit dia orang ni gatal-gatal. Sebab tadi masa dia orang lalu dekat jalan semak tadi, dia orang menebas tadi, banyak betul nyamuk. Dan nyamuk tu ikut dia orang sampai ke tepi pantai tu. Jadi dia orang ni carilah, kutiplah daun-daun kering, kayu-kayu kering, dan dia orang bakar buat unggun api. Bila dah menyala api tu, asap semua dah naik, barulah nyamuk dekat situ kurang. Jam dah menunjukkan pukul 7 malam. Masa tu air laut pun dah makin surut. Dia orang pun tanpa membuang masa bangun, bawa guni seorang satu dan bawa lampu suluh. Mula berjalan dekat kawasan air tu. Dia orang berjalan perlahan-lahan, makin lama makin jauh daripada kawasan tepi pantai. Lepas tu dia orang berpecah.
Seorang ambil belah kanan, seorang ambil belah kiri. Diorang pun mulalah menyuluh mencari ketam. Dipendekkan cerita, malam tu memang diorang ni tidak bernasib baik. Dah berjam-jam cari tapi tak jumpa pun ketam yang sesuai untuk ditangkap. Kalau yang ada pun cuma ketam-ketam kecil. Kalau ketam kecil ni memang tak adalah orang nak beli kat pasar. Tengah Nizam leka mencari ketam tu, menyuluh-nyuluh cari ketam tu, dia terdengar satu jeritan daripada Azim. Jadi dia pun terperanjat lah, terkejut lah. Lepas tu dia menyuluh lah dekat arah Azim. Bila Nizam ni suluh dekat Azim tu, Nizam nampak Azim ni tengah menggelupur, tengah terkapai-kapai macam orang lemas. Nizam rasa pelik lah sebab air dekat situ tak dalam pun, tak sampai dekat lutut pun. Macam mana boleh lemas? Lepas tu Nizam ni nak pergi tolong lah, nak pergilah dekat Azim tu. Tiba-tiba Nizam tengok Azim ni dah hilang. Tadi ada lagi terkapai-kapai dekat permukaan air, sekarang ni dah tak nampak, macam dah tenggelam terus. Jadi Nizam ni rasa panik, rasa macam risau lah. Dia pun makin lajukan langkah dia pergi ke arah Azim. Tiba-tiba kaki Nizam ni tersekat dalam pasir. Sebelah kaki dia tersekat dalam pasir seolah-olah macam disedut. Nizam pada masa tu memang tak boleh bergerak. Ada masa dia tersekat tu lah, Nizam ni nampak Azim ni timbul balik ke permukaan air. Tapi yang peliknya, tadi Azim hilang dekat tempat lain. Lepas tu dia timbul ni dekat tempat lain dan tempat tu agak jauh. Nizam ni pelik lah tengok keadaan Azim ni. Apa yang dia buat? Tadi tenggelam dekat lain, timbul dekat lain, jauh pula tu. Lepas tu dia terperasan Azim yang baru timbul tu pandang ke arah dia, lepas tu berlari, tinggalkan kawasan tu, keluar daripada kawasan yang air cetek tu, pergi ke tepi pantai. Masa tu Nizam ni menjerit lah, panggil lah Azim tu, "Woi, kau nak pergi mana? Woi, tunggulah." Tapi Azim ni seolah-olah macam tak dengar Nizam ni panggil dia, terus berlari ke tepi pantai. Masa Azim dah sampai ke tepi pantai, Nizam ni nampak daripada jauh Azim ni seolah-olah sedang panggil dia, menjerit panggil dia. Tapi dia tak jelas, dia tak dengar apa yang Azim tu cakap. Sebab masa tu dengan bunyi angin lautnya, ombak laut, jadi macam tak jelas lah. Tapi daripada gerakan tubuh Azim tu, Nizam ni boleh teka apa yang Azim tu cakap. Azim tu suruh Nizam keluar daripada tempat tu dan balik. Tapi Nizam tak boleh nak pergi dengan segera sebab kaki dia masih lagi tersangkut dalam pasir. Nizam makin pelik lah tengok keadaan Azim tu. Dia pun angkatlah kaki dia perlahan-lahan keluar daripada pasir. Akhirnya bolehlah keluarkan kaki dia tu. Nizam pun perlahan-lahan lah berjalan menuju ke pantai. Masa Nizam tengah berjalan nak pergi ke pantai tu, Nizam rasa dekat belah kiri dia, daripada arah belah kiri dia, dekat muka ni rasa macam ada orang renjis air. Bukan sekali, 4-5 kali. Dan setiap kali Nizam tengok dan suluh, tak ada orang. Masa tu Nizam dah mula rasa tak sedap hati, dah rasa takut. Lepas tu Nizam ni terdengar tiba-tiba macam ada orang berlari dekat belakang dia. Orang berlari dalam air yang cetek. Nizam ni cepat-cepat berpaling dan suluh ke belakang. Dia tak nampak siapa-siapa. Tapi bunyi berlari tu masih lagi ada. Nizam pun terus berlari. Tadi dia berjalan, sekarang ni dia berlari menuju ke tepi pantai. Sekejap aja dah sampai. Bila dah sampai dekat tepi pantai tu, Nizam pun suluh balik ke belakang. Memang tak ada orang. Nizam masa tu dah penat sebab tadi dia tersekat. Dia nak keluarkan kaki dia tu susah. Jadi dah banyak tenaga habis dekat situ. Lepas tu dia berlari pula. Jadi dia memang betul-betul penat lah. Dia pun duduk dulu dekat tepi pantai tu. Bila dia tengok keliling tak ada orang, dia pun duduk dulu kat tepi pantai tu dan dia rehat. Lepas dia dah dapat sikit tenaga, barulah dia bangun dan nak menuju dekat jalan yang semak tadi, yang dia orang dah tebas tadi. Masa Nizam berjalan nak pergi dekat jalan yang dah dia orang tebas tadi, jalan semak tadi, barulah Nizam ni perasan kasut dia sebelah dah hilang, kasut belah kanan tu. Mungkin tadi masa kaki dia tersekat dalam pasir. Rupanya daripada tadi memang dia berlari dalam keadaan kasut sebelah je ada. Masa Nizam ni lalu dekat jalan yang dia orang dah tebas tadi, jalan semak tu, Nizam ni tiba-tiba terdengar macam ada orang panggil nama dia. Zam. Dia dengar macam tu. Jadi dia ingat Azim lah yang panggil dia. Dia pun suluh lah, dia tak jawab tapi dia suluh keliling. Tak nampak pun Azim. Tak apalah, dia pun teruskan lagi berjalan. Tak lama lepas tu sampailah dekat tempat dia orang simpan motor tadi dalam semak. Bila Nizam dah sampai dekat motor dia, Nizam tengok motor Azim dah tak ada. Maknanya Azim dah balik, tinggal dia seorang-seorang dekat situ. Masa itulah Nizam ni terdengar lagi sekali ada orang panggil nama dia. Zam. Tapi kali ni dia takut sebab dia tahu bukan Azim. Azim dah balik. Dia amati betul-betul daripada mana suara tu datang.
Suara tu datang daripada sebatang pokok kelapa, tak jauh daripada semak yang diorang simpan motor tu. Jadi Nizam ni pergi suluh ke arah pokok kelapa tu. Masa itulah Nizam ni nampak ada satu lembaga berwarna hitam yang sangat tinggi sedang berdiri dekat belakang pokok dan memandang ke arah Nizam. Bila Nizam nampak aja lembaga tu, dia pun cepat-cepat keluarkan motor dia, tarik motor dia daripada semak tu, naik atas motor, hidupkan enjin dan terus memandu laju tinggalkan kawasan semak tu. Dalam perjalanan balik ke rumah tu, hati Nizam ni rasa takut berdebar sebab nampak lembaga hitam tu, dan dia juga bercampur sedikit marah sebab dia marahkan Azim sebab tinggalkan dia macam tu je. Keesokan harinya Nizam ni pergilah kat kampung sebelah, kampung Azim ni, dan cari Azim. Bila dah jumpa Azim, Nizam ni tengok Azim ni macam tak larat. Rupanya Azim dah demam masa tu. Nizam ni tanyalah, apa dah jadi sebenarnya kat kau? Kenapa kau tiba-tiba macam lemas pula aku tengok? Lepas tu timbul jauh. Lepas tu kau tinggal aku. Lepas tu masa tu lah Azim ni cerita apa yang jadi kat dia. Masa dia tengah cari ketam tu, leka cari ketam tu, tiba-tiba kedua-dua belah kaki dia dipegang oleh satu tangan yang besar dalam air. Lepas tu dia diseret dalam air tu dengan jarak yang agak jauh. Tapi dia melawan. Dia melawan dan berjaya melepaskan diri. Itu yang dia timbul dekat kawasan yang jauh tu, dekat ujung tu. Bila dia dah timbul tu, dia tengoklah ke arah Nizam ni. Bila dia tengok ke arah Nizam, dekat belakang Nizam ada satu lembaga yang sangat tinggi berwarna hitam berdiri dekat belakang Nizam. Sebab itulah dia berlari pergi ke arah tepi pantai. Bila dah dekat tepi pantai tu, dia menjerit dekat Nizam sebenarnya suruh lari, tinggalkan kawasan tu, sebab dia nampak lembaga hitam tu lah. Tapi Nizam tak dengar. Bila dah dengar macam tu, Nizam ni dah boleh agak lah, sebab dia pun nampak lembaga hitam yang tinggi tu. Tapi dia nampak lembaga hitam tu bukan dekat pantai, dia nampak masa dekat tempat nak ambil motor tu. Jadi lepas kejadian tu, Azim dengan Nizam ni lebih berhati-hati lah bila nak pergi ke tempat tu nak cari ketam. Dia akan ajak lagi 2-3 orang member untuk pergi sekali, pergi ramai-ramai. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Pada anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut pada makhluk, tetapi takutlah pada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.